A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani قولي الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم بالخير ربي زدني علما آمين ya rabbal alamin. Hari ini kita masuk ayat 50 Ustaz. Silakan Ustaz. Ayat nombor Ayat 50. 5. Okey. Bicara ayat nombor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengucapkan banyak-banyak rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita memperbanyakkan puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Allah maka kita tidak dapat bertemu, tanpa izin dari Allah, tanpa hidayah, tanpa rahmat Allah, tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan dapat melakukan apa sahaja yang kita rancangkan. InsyaAllah pada pagi ini seperti mana yang telah pun disebutkan oleh Puan Nuriza sebentar tadi, kita akan menyambung kembali ayat yang kita akan masuk kepada ayat yang ke-50 Suratul Furqan. Sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-50, saya minta tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat catatan yang mana ayat yang ke-50 yang kita akan belajar ini sebenarnya ia ayat yang ke-50 ni dia merupakan salah satu daripada 5 dalil ataupun 5 bukti, 5 tanda yang menunjukkan Allah itu wujud, yang menunjukkan Allah itu berkuasa. Apabila manusia itu percaya Allah ni wujud, Allah ini berkuasa, maka natijahnya akan membawa manusia kepada mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak tahu Allah ini wujud? Allah itu dia sangat berkuasa, kesempurnaan kekuasaannya itu bagaimana? Maka Allah Ta'ala telah mengemukakan ada 5 bukti yang menunjukkan bahawa Allah ini berkuasa, yang mana salah satu bukti ia berada pada ayat yang ke-50. Okay. Untuk mengetahui dengan lebih jelas 5 bukti itu bukti apa? Okay. 5 bukti itu
kita kena ambil bermula daripada ayat nombor 45. Bermula ayat nombor 45 sehingga ayat nombor 54. Ayat 45 sampai ayat nombor 54. Ayat 45 sampai ayat nombor 54, yang mana ayat 45 sampai 54 ni, jika kita buatkan dia punya segmen dia, kita boleh pecahkan ayat-ayat tersebut menjadi 5 bukti yang menunjukkan sebenarnya Allah Ta'ala ini dia layak, hanya dia sahaja yang layak untuk disembah. Tak ada tuan-tuan lain. Okay. 5 bukti itu, setelah kita tahu kelompok-kelompok ayat dia, maka kita kena buatkan dia pembahagian dia, segmen-segmen dia. Okay. Bukti yang pertama iaitu bukti yang berada pada kumpulan ayat 45 dengan 46. Ayat 45 sampai ayat nombor 46. Yang mana ayat 45 sampai ayat nombor 46 ini, kita telah pun mempelajari bahawasanya Allah Ta'ala ni, dialah yang telah menjadikan adanya al-zil, iaitu bayang-bayang, dan Allah juga mengemukakan wujudnya matahari. Itu ayat nombor 45 dan 46. Maknanya 45-46 ni bukti yang pertama yang Allah nak kemukakan bahawa maknanya Allah nak kata, kalau kita faham tentang konsep bayang-bayang, kita tahu tentang matahari. Sebab kita tahu bahawasanya kalau tak ada matahari, kita tak dapat belajar tentang bayang-bayang. Sebab matahari lawannya adalah kepada bayang-bayang. Kan? So kalau matahari terbit, cahaya dia tak adalah bayang-bayang tu. Okey. Ayat 45 dan 46 ni kita tak nak kupas sebab kita dah kupas sebelum ini. Kalau tuan masih ingat, insya-Allah saya yakin masih ingat lagi. Okey. Yang mana kita sedia maklum, yang kita tahu, kita sedia maklum bahawa bayang-bayang ini menjadi salah satu nikmat, boleh dijadikan sempat untuk mereka berteduh. Dalam keadaan terik panas, tiba-tiba ada bayangan. Bayang-bayang menjadi seperti naungan, boleh menjadi tempat berteduh. Kita tahu dengan bayang-bayang boleh menentukan waktu untuk solat. Okay. Itu yang pertama. Okay. Bukti yang pertama. Bukti yang kedua adalah pada ayat nombor 47. Pada ayat nombor 47, iaitu Allah menyebutkan tentang al-lail, iaitu malam dan juga siang. Jadi malam dan siang ni pun merujuk kepada bukti bahawa tak ada Tuhan lain yang boleh datangkan malam, yang boleh datangkan siang. Ni telah kita tadabbur ayat dia. Jadi saya cuma ulang balik supaya kita tahu kita sebenarnya berada nak cerita pasal apa ni. Sebab kalau start ni kejap ada, kejap tak ada, last minute terbatal, pening makcik ni. Soalnya kata saya pening, saya ni pun sebenarnya pening juga ni. Sebenarnya minta maaf setelah perempuan. Saya ingatkan dah masuk tahun baru ni nak mulakan kehidupan yang lebih bersistematik, berstruktur. Tapi Allah ni maha kaya, ya. Allah ni maha kaya kan. So saya nak kena banyak lagi kena buat perubahan ni. Waktu saya kena ulang balik. Baik. Okay, saya tak perlu ulas apa faedah malam, apa faedah siang. Okay, itu bukti yang kedua. Okay, bukti yang ketiga ada pada kumpulan ayat 48 sampai ayat nombor 50. Yang mana ayat 50 ni lah yang kita akan sambung pagi ni. Tapi ayat 50 ni kita tak boleh pisahkan dia dengan ayat nombor 49 dengan ayat nombor 48.
Kerana ayat 50 ni dia menyambung apa yang telah Allah nak sampaikan pada ayat 49 dan ayat nombor 48. Jadi ayat 48, 49, 50 ni kita letakkan dia sebagai bukti yang ketiga yang menunjukkan bahawa Allah itu layak untuk disembah. Sebab yang hanya berkuasa mendatangkan hujan yang turun daripada langit itu, yang gerakkan, yang aturkan angin-angin untuk gerakkan awan, untuk turunkan hujan, dapat air yang sangat bersih, tahuran. Lepas tu air itu menghidupkan bumi yang mati. Haiwan-haiwan pun boleh dapat minum, manusia pun boleh dapat minum. Jadi bukti ketiga ni kita letakkan dia sebagai bukti apa? Kita boleh letaklah, sama nak letakkan pada bukti pada angin ke, dia kaitkanlah, maksudnya kita sebut angin, dikaitkan dia dengan awan dan hujan lah. Paling senang pasal hujan lah, tentang hujan. Baik, jalan kat situ. Okay. Saya sebut dulu 5 kumpulan tu, nanti kita akan masuk satu ayat. Okay, maksud dia ayat 50 yang kita nak belajar pada pagi ni sebenarnya nak melanjutkan perbincangan tentang hujan yang Allah bawa turun dari langit. Okay. Nanti saya akan ulang sedikit lagi. Okey, dah jalan kat sini. Okey, nanti kita akan masuk 50 dulu. Nanti kita akan masuk ayat ke-50. Okey, kita teruskan. Bukti yang keempat yang menunjuk kekuasaan Allah adalah pada ayat yang keberapa? Nanti kita akan jumpa pada ayat yang ke-53. Terus kepada ayat nombor 53. Okey. Ayat 51 mungkin akan saya bertanya, ayat 51 52 ni nak letak kat mana? Nanti dia ada kaitan. Dia ada kaitan di antara 5 bukti ni. Jadi kita ambil dulu bukti yang keempat adalah pada 2 laut yang dia bertemu tetapi dia tak bercantum. Maksudnya ada 2 laut, iaitu laut yang masin dan ada yang tawar yang dia tidak bertemu. Okey, itu adalah bukti yang keberapa? Bukti yang keempat pada ayat nombor 53. Sekejap lagi kita akan belajar insya-Allah. Dan bukti yang kelima adalah pada ayat nombor 54. Pada ayat nombor 54. Ayat 54 ni bukti tentang apa? Adalah ayat yang ke-54 menceritakan tentang bagaimana Allah cipta manusia ni, kemudian manusia ini dia bercambah-cambah, sudah ada keturunan dan sudah ada kita panggil apa, zuriat dia. Itu pada ayat yang pada bukti yang kelima pada ayat yang ke-54. Saya sebutkan ni pada peringkat awal supaya kita tahu sebenarnya hala tuju kita pengisian pada pagi ni kita nak fokus tentang apa. Sebenarnya pada ayat kita nak belajar pagi ni adalah Allah Ta'ala nak minta kita melihat dengan mata kita, dengan mata kasar kita, dengan mata hati kita tentang apa? Tentang kebesaran Allah, keagungan Allah. Maknanya pagi ni kita nak tumpukan kepada topik al-ilahiyat, topik tentang ketuhanan. Tapi bukan saja ketuhanan. Di celah-celah ayat ni ada satu topik lain iaitu tentang kerasulan. Allah cerita pasal rasul. Dekat ayat berapa? Ayat 51 dengan ayat 52. 51 dan 52. Jadi kita boleh letak kat 51, 52. Maknanya, kalau kita bincang bermula ayat 45 sampai 54 ni, kita akan masuk kepada 2 topik besar lah. Iaitu cerita tentang al-ilahiyat, ketuhanan, dan memberi tumpuan kepada cerita tentang Rasul. Tapi cerita pasal Rasul ni, Allah selitkan. Allah selitkan selepas bukti yang ketiga tadi. Ini macam mana Allah ni maha bijaksana.
ketika mana orang tengah syok ni, dengar cerita tentang, bukti 1, bukti 2, bukti 5 kan. Cerita tentang hujan pula tu, sumber air. Lepas tu Allah selitkan selepas dia 51 dan 52 cerita pasal Rasul. Lepas tu Allah sambung balik bukti yang keempat, 2 laut tadi. Okey. Kenapa Allah selitkan dekat situ? Ayat 52, sekejap lagi saya akan ceritakan. Okey, sabar, perlahan-lahan. Dah lah kelana selalu bertangguh, perlahan-lahan pula tu. Bilalah nak habis ni. Tak apa. Okey. Tuan-tuan dah nampak dah hala tuju kat mana kita sekarang ni berada di track yang mana. Okey, jadi kita mulakan dengan ayat yang ke-50. Okey, sebelum saya pergi kepada ayat yang ke-50, saya nak kita ni ingat kembali ayat yang ke 48 dan 49. Okey, tapi sebelum tu kan, saya sampai terlupa juga. Okey. Begini. 5 bukti tadi dah dapat Jelas dah tuan-tuan puan? Kalau siapa-siapa yang rasa nak minta saya ulang balik, tolong bagi tahu. Okey, kalau siapa-siapa boleh tuliskan dekat ruangan chat Zoom ni, boleh tuliskan 5 bukti tu, segmen dia ayat berapa ke ayat berapa. Okey. Kelima bukti ni tuan-tuan puan, itu kalau kita baca secara tersurat, memang itulah yang kita nampak, betul. Tapi sebenarnya, cuba kita macam ni, cuba kita kembali mengingati surah ni nama apa? Surah ni nama Furqan kan? Furqan tu ada kaitan dengan nama bagi Al-Quran. Okey, betul. Okey. Al-Furqan tu apa tujuan bagi suratul Furqan? Masih ingat lagi? Okey, kita ingat kan? Allah Ta'ala nak menjelaskan mana kumpulan yang hak, mana kumpulan yang batil. Okey, betul. Okay. Nak tahu kumpulan yang hak dengan kumpulan yang batil ni, dia boleh bersatu tak? Dia boleh bersama tak? Jawapan dia sudah pasti tak boleh lah. Yang hak, yang benar, dia takkan boleh bergabung dengan yang batil. Kita nak tahu tak? Berisu bergabung, tak bergabung ni, agak-agak dekat bukti yang keberapa yang Allah nak kaitkan. Kita tengok balik tadi tu, bukti yang keberapa? Keempat. Yang keempat tu isu tentang apa? Laut yang tidak bercantum. Okey, jazakumullahu khair, betul. Kalau kita baca secara tersurat, Allah nak cerita pasal, ada 2 laut. Allah letak ada barzah. Dia tak boleh bercampur. Masin dengan tawar tak bercampur. Sebenarnya, kalau kita fikir lagi kan, kita bertanya lagi, kenapa Allah nak cerita tentang 2 laut yang tak bercampur ni? Allah letakkan ayat itu di dalam suratul Furqan. Ini kita nampak bagaimana bijaksananya Allah Ta'ala ni, daripada nama surah, tujuan surah, sampai ayat tu sendiri sebenarnya memberikan makna yang tersirat bahawa yang hak dengan yang batil dia takkan boleh bercampur, seperti mana 2 laut yang tidak akan bercampur kedua-dua airnya. Okey, dah jelas. Okey. Sekarang saya nak bawa tuan-tuan perempuan kepada melihat makna yang tersirat di sebalik 5 bukti tadi. Satu saya dah sebut tadi pada bukti yang keempat. Okey, jadi tuan-tuan kena senaraikan dulu 5 bukti ni. Okey. Kita tengok kepada bukti yang pertama. Tengok kepada bukti yang pertama. Walaupun kita dah belajar, tapi saya nak masukkan perkara yang tersirat sebenarnya. Sebab saya tak boleh bagi satu maklumat tu dalam tempoh satu waktu, nanti dia banyak sangat maklumat. Okey. Bukti yang pertama, kalau makna tersirat apa? Okey, apa kaitan matahari dengan bayang-bayang? Okey, Allah boleh panjangkan, Allah boleh terangkan. Ini sebenarnya
ada kaitan dengan, sebenarnya ada kaitan dengan kesyirikan yang ada kaitan dengan kegelapan yang Allah boleh hilangkan dia. Sikit, hilang, terang, hilang kesyirikan tu. Ini yang Allah nyatakan pada cerita tentang matahari. Kan? Ingat tak ayat nombor 546? Allah kata Allah boleh tarik bayang tu. Sikit. Maknanya Al-Furqan, Al-Quran, wahyu itu dia boleh menarik kegelapan tu sedikit demi sedikit. Itu pada cerita bayang-bayang dan juga matahari itu pada bukti pertama. Okey. Apa kaitan pula bukti yang kedua malam dan siang? Kita nak kaitkan dengan apa? Yang tersiratnya malam orang tidur. Kalau kita tidur, menandakan kita apa? Kalau kita tidur, menandakan kita Mati kecil. kita mati. Lepas tu kita doa, Bismikallahumma amutu wa ahya. Betul. Apabila siang pula datang, menunjukkan apa? Kita bangun. Maksudnya, apa kaitan dengan mati kecil dengan siang tadi? Apa kaitan dia? Kehidupan lah, kehidupan. Ya, kita hidup Berusaha. kembali setelah kita mati. Sebab tu doa Nabi kalau bangun tidur apa dia? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Kan Nabi kata segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Okey, jadi kita nampak di sebalik Allah nak terang malam dan siang tu sebenarnya ada makna yang tersiratnya. Okey, inilah tadabbur. Kita kena lihat dua sudut. Okey. Kemudian pada bukti yang ketiga, okey, pasal angin, awan dan hujan. Dia ada kaitan tentang apa sebenarnya? Kenapa Allah cerita air yang turun dari langit, hidupkan bumi yang mati? Sebenarnya ada kaitan dengan apa agak-agak? Al-Quran menyuburkan jiwa. Menyuburkan wahyu tu untuk Okey, menghidupkan boleh hati. juga. Okey. Namun kalau kita kait, tapi yang lebih dekat kita boleh kaitkan dia adalah isyarat kepada kalau dah mati Allah boleh hidupkan kembali, sebab kita sedia maklumkan cara Allah menghidupkan orang yang mati ini adalah dengan Allah menurunkan hujan kena kepada orang yang dah mati, lepas tu orang mati tu pun boleh hidup kembali. Ada banyak ayat yang sebut macam tu. Okey, maknanya dia berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hari kiamat, kehidupan semula. Okey. Inilah saudara perempuan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Itu yang tersirat yang kita boleh dapatlah. Okey. Kemudian saudara perempuan rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita nak lanjutkan pada 50 ni, tak masuk-masuk dekat 50 ni. Okey. Tak apa, perlahan. Lagi banyak kita belajar, lagi banyak sudut yang kita boleh dapat. Okey. Soalan. Kenapa Allah sebut air hujan yang turun dari langit untuk menghidupkan baldatan maita, menghidupkan negeri ataupun tanah yang mati? Kenapa Allah takkan? Allah boleh tak menghidupkan tanah yang mati, air itu keluar dari bawah? Boleh tak? Boleh tak Allah keluarkan air daripada bawah? Boleh. Boleh, seperti mana kita tahu kisah Nabi Nuh kan? Allah cantumkan air dari langit, cantum air daripada bawah. Ini menunjukkan sebenarnya kalau Allah turunkan air itu daripada langit, dia akan kena pada semua, betul tak? Gunung, ganang, tempat-tempat yang tinggi ni pun akan kenalah air dia. Okey, itu sedikit daripada sedikit maklumat dia. Okey, tuan-tuan,
sebenarnya 5 bukti ni sebenarnya boleh tak kalau kita kaitkan dia dengan nikmat Allah? Boleh kan? Jawapannya pasti boleh lah. Okey. Perasan tak waktu kita belajar surah-surah Makkiyah, Allah ni sebenarnya tujuan utama dia satu je. Utamanya adalah nak bawa manusia ini mengiktiraf bahawa Allah ni satu, dia seorang, dia saja, dia satu-satunya yang layak disembah. Tapi cara nak pergi kepada tujuan itu, Allah menggunakan kaedah yang pertama apa? Adalah dengan memaparkan kekuasaan dia lah. Okey, dalam masa yang sama, Allah Ta'ala nak mengajak manusia ni kepada mengenang nikmat-nikmatnya. Sebab semua orang kalau hati dia bersih, semua orang akan kata, orang dah banyak tolong dekat kita. Maka kita kena buat apa? Tentu kita kena berterima kasih, betul tak? Kan? Jadi sebenarnya yang paling banyak memberikan nikmat yang berjasa kepada kita adalah Allah. Jadi kalau Allah itu yang paling berjasa, yang paling memberikan nikmat kepada kita, kenapa tak berterima kasih kepada Allah? Berterima kasih kepada Allah ni macam mana? Jawapan dia adalah dengan mensyukuri nikmat itu. Macam mana mensyukuri nikmat tu? Beribadahlah hanya kepadanya, hanya untuk dia. Sebab tu nanti waktu kita baca ayat nombor 55, kita akan jumpa manusia ni, dia tak kenangkan juga nikmat Tuhan dia. Dia tak membuktikan bahawa dia percaya Allah tu yang buat kelima-lima bukti tadi tu. Dia masih lagi nak menyembah Tuhan yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baru masuk ayat 50. Okey, perlahan. Okey. Jalan tuan-puan, supaya saya nak ingatkan balik kita belajar apa sebelum ni. Okey, jadi kita sudah dapat dah. Maksudnya kita sekarang ni berada di persekitaran momentumnya Allah nak bawa kita kepada melihat keagungan dia, keagungan dia. So sekarang ni kita berada pada Allah, dan Allah SWT nak ceritakan tentang, nak tahu aku ni hebat tak? Allah ni agung tak? Okey, kita pergi ayat 50. Okey, saya paparkan dekat skrin ya. Ayat dia, mana pula dah ayat dia ni? Ayat dia duduk dekat ni. Kejap. Mana ayat dia? Kejap. Okey, tengok dekat surah Al-Furqan. Ayat berapa tadi? 50 kan? Okey, tuan-tuan dah buka dah Quran terjemahan ayat 50 surah Al-Furqan. Okey, kita tengok ayat dia. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa aba aktsarun nasi illa kufura. Okay. Allah kata, dan demi sesungguhnya, Allah membuat Allah menyatakan dalam bentuk memberikan penegasan. Dan demi sesungguhnya, okey, sarrafnahu, kami telah berulang-ulang kali. Sarrafnahu ni apa terjemahan tuan-tuan dan puan-puan? Maksudnya Allah telah berulang-ulang kali itu, maksudnya Allah telah menggilirkan bainahum, di antara manusia, di antara mereka. Sarrafnahu tu berulang-ulang kali tu, menggilir-gilirkan apa? Adalah tentang apa? Tuan-tuan punya Quran terjemahan, dia terjemah apa? Quran terjemahan tuan-tuan dan puan-puan. Dan sesungguhnya kami telah menggilirkan hujan itu di antara mereka agar mereka mengambil pengajaran. Tapi kalau terjemahan ni dia tak, dia dalam ni dia terus berikan makna yang tersurat sebenarnya. Dia kata kat sini, berulang-ulang kali menyebarkan hujah-hujah di antara manusia. Ini sebenarnya adalah makna
yang tersirat di sebalik Allah menggilir-gilirkan hujan. Ada ketika kita dapat hujan banyak, ada ketika hujan langsung tak turun, ada ketika tempat kita hujan terenyai-renyai, tempat lain hujan lebat. Sekarang pun kita nampak kan, ada negeri yang Allah turunkan hujan tak berhenti-henti sampai banjir ada orang. Ada negeri tak banjir pula, tak hujan pula. Sebenarnya ayat yang ke-50 sebenarnya. Okey, walaqad sarrafnahu bainahum. Okey. Kenapa Allah Taala nak menggilir-gilirkan? Setengah tempat kadang hujannya lama, ada dapat banyak, ada yang dapat sikit. Dekat sini kita tahu dah jawapan dia. Allah kata liyadzakkaru. Liyadzakkaru. Supaya mereka berfikir. Liyadzakkaru ni maksudnya supaya manusia mengambil pelajaran. Manusia mengambil dia sebagai pengajaran lah. Pengajaran tu maksud dia bahawasanya tak ada mana-mana yang boleh buat seperti itu, manakala itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, supaya mereka berfikir. Kan, apabila mereka fikir tentang hujan ni, manusia akan mengakui lah, oh, tak ada siapa yang boleh macam kita sampai sekarang pun kan, kita tak boleh nak, macam mana nak bagi bahagian timur ni, negara belah timur ni, dia tak hujan. Tak boleh. Sebab ada kuasa yang menguruskan hujan tu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Ayat ni juga sebenarnya, kalau kita baca dalam, kita ambil dulu, kalau kita nak kaitkan, sekejap. Ayat ni, kalau kita kaitkan dengan ayat menghidupkan bumi yang mati 49, maksud dia, ada setengah bumi dia mati, lepas tu dia hidup. Betul tak? Ada yang mati, lepas tu dia hidup. Jelas tak maksudnya? Maksudnya, di sebalik Allah Ta'ala nak cerita tentang kenapa dia menggilir-gilirkan hujan ni, dapat banyak, dapat sikit, ada tempat hujan, tak hujan. Kalau kita kaitkan dengan ayat nombor 49, maknanya Allah Ta'ala nak mengatakan ada tempat yang Allah suburkan dia, ada yang Allah jadikan dia kering kontang. Itu kita nampak jelas lah. Okay. Makna lain ni maksudnya sudut pandang dia yang lain begini. Kalau kita baca dalam tafsir, contoh saya baca dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir. Okay, Al-Imam Ibn Kathir ni, dia menjelaskan lagi apa di sebalik mesej yang Allah nak sampaikan pada nak menggilir-gilirkan hujan ni. Dia kata begini. Berkata Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsir dia. Dia kata, iaitu agar mereka menyedari, supaya mereka ni sedar. Daripada yadzakkaru tadi, maksud ini mengambil pelajaran. Dia sedar bahawa proses kehidupan yang Allah berikan kepada tanah yang mati, bahawasanya dia sahajalah yang maha berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang mati dan tulang belulang yang hancur. Maksudnya, yang kita sebut tadi, ingat kata-kata yang tersiratnya apa? Nak menunjukkan bahawa tersuratnya bumi mati, Allah boleh hidupkan, betul. Begitu juga sebenarnya, kalau manusia dah mati, Allah pun boleh hidupkan balik, seperti mana bumi yang mati tu. Okay. Kemudian Ibn Katsir kata, atau ni sudut yang memang, kalau kita baca terjemahan kan, memang kita tak nampak pun dia punya yang tersirat dia. Sebab tu kita kena banyak membaca kitab tafsir.
Tuan-tuan tak boleh baca satu kitab tafsir. Sebab tu kenapa sebenarnya kadang saya tak sempat sebenarnya. Kak Liza tahulah memang kadang-kadang saya terpaksa berkelas sebenarnya. Kalau tak ready ni, maksudnya kalau baca satu tafsir saya tak ready lah tu. Dia perlukan waktu buka tau. Tuan-tuan nak tahu tak cara dia nak dapat banyak maklumat. Sebenarnya dengan saya sampaikan ni, sebenarnya bukan sebab saya pun sebenarnya. Semua tu para ulama dah ulas je. Faham tak? Kita kena baca tafsir Ibn Kathir kadang-kadang, kena baca Tabari, kadang-kadang baca banyak kita tafsir. Sebab tu dia take time tau. Dia baca satu sudut, baca hamka sebagainya. Okey. Yang menariknya, kata Ibn Kathir, dia kata, bukan sekadar Allah nak ingatkan bahawa kalau bumi yang mati tu Allah boleh hidupkan dia keluar tumbuh-tumbuhan, macam itulah kalau kamu dah mati, turunnya hujan boleh hidupkan kamu. Dia kata sebenarnya Allah nak ingatkan tentang tidak turunnya hujan ni disebabkan dosa yang menyelubungi mereka sampaikan mereka mahu mencabut dirinya dari dosa tersebut. Maksud dia apa? Kan? Kalau kita fikirkan contoh. Kenapa tempat lain ini dilanda hujan yang banyak sampai banjir? Kenapa tempat lain tak? Ataupun setengah tempat, kenapa tempat kita ni air tak cukup ya, kering kontang ni, kemarau ni, kenapa? Kenapa tempat lain dapat? Jadi sebenarnya di sebalik tu sebenarnya Allah nak ingatkan. Cuba kamu fikir kenapa? Kenapa tempat kamu ni kering kontang, kemarau, tandus, tempat lain okey je, dapat air je. Seperti mana ulasan Ibn Katsir tadi tu, sebenarnya Allah Ta'ala nak kita ni mengambil pelajaran, muhasabah. Mungkin ada dosa-dosa kot yang kamu lakukan menyebabkan kamu tidak menerima air hujan yang cukup. Itu termasuk dalam makna liyadzakkaru, supaya mereka berfikir, ambil pelajaran. Okay, kita dah dapat dah. Maksud dia kalau kita gabung tiga-tiga ni, dia kaitkan dengan dia sebenarnya dia nak kaitkan tentang pertama yang paling jelas sekali, hanya Allah je yang boleh menghidupkan bumi yang mati melalui hujan. Yang kedua, makna yang tersirat, Allah nak mengingatkan tentang kalau bumi tu mati boleh hidup, korang mati pun boleh hidup. Makna yang kedua. Yang ketiga, kenapa apa sebab kamu terhalang daripada dapat hujan? Digile-gile tu kan, kenapa kamu tak nak dapat hujan? Kenapa kamu tak sentiasa je dapat hujan? Itu ada kaitan tentang mungkin sebab kamu zalim kot, mungkin sebab dosa kamu. Okey, itu makna dia. Kemudian kalau kita baca pada ayat tu, Allah kata fa'aba, dalam pada itu aktsarun nasi, kebanyakan manusia. Kalau Allah sebut banyak manusia, maknanya ada tak manusia yang lain sebalik itu? Kalau banyak, lawan dia apa? Banyak lawannya sikit lah kan? Allah kata walaupun hujan itu kami telah gilir-gilirkan dia, menunjukkan kami di berkuasa, kan? Allah kata tetap ada manusia ini, kebanyakan dia, maknanya tak semualah, kebanyakan dia, mereka ini apa? Mereka tidak mahu, mereka enggan, melainkan kufura, mereka berlaku kufur. Okey. Aba tu maksud apa? Mereka engganlah untuk bersyukur, untuk beriman. Mereka memilih untuk jadi kufur. Okey. Ayat dia tuan-tuan dan puan, ayat ni, okey. Kenapa dalam terjemahan ni dia terjemah ni? Menyebarkan hujah-hujah di antara manusia melalui Al-Quran. Okey. Sebenarnya terjemahan ni dia nak ceritakan makna yang tersirat sebenarnya. Dia nak kaitkan begini. Kalau kita kaitkan dengan wahyu Al-Quran, Al-Quran ni kan
dia gunakan teknik yang berbeza-beza kan. Quran ni kan banyak guna metod yang berbeza-beza. Cerita sekejap pasal Allah, nanti kita akan jumpa kan. Baca pasal Allah, pasal Rasul pula Allah gila-gilakan ayat dia tu. Ada ayat tu pasal Rasul, sekejap lagi pasal Tuhan, lepas tu pasal kiamat. Lepas tu baca-baca, ada pula terselit cerita tentang kisah-kisah umat terdahulu. Kan? Baca-baca lagi, ada perumpamaan pula. Lagi masuk lagi pula, ada pasal sains pula. Itulah di antara makna tersirat. Kenapa Allah Ta'ala kata walaqad sarrafnahu. Yang tersirat dia tu, maknanya Al-Quran ni, dia berulang-ulang kali mengubahkan metodologi dia. Kadang ada ayat yang perumpamaan, ada ayat yang direct, kadang ada kisah, kadang ada pasal tauhid. So sebenarnya benda-benda itu sebenarnya adalah untuk bagi manusia tu ambil pelajaran. Tapi dia orang tak kisah pun. Fa'aba, mereka jadi enggan pun. Tak nak terima Quran tu. Gunalah metod macam mana pun, pendekatan macam mana pun. Mereka lebih memilih untuk menjadi kufura. Ini kalau kita baca apa yang ada pada terjemahan ni. Okey. Satu lagi, sebelum kita berhenti habiskan ayat 50 ni, okay, apa maksud mereka kebanyakan manusia itu tidak mahu beriman melainkan berlaku kufur? Okay, kenapa dekat sini berlaku kufur? Okay, ada satu lagi sudut lain. Sudut lain kan adalah ia dikaitkan dengan ada manusia ni mereka tidak mengkaitkan hujan turun ini dengan kekuasaan Allah. Tetapi ada manusia mereka berpegang hujan ni turun adalah disebabkan bintang sekian dan sekian. Anda faham tak maksud dia? Maksud dia, ayat ni jelas menunjukkan siapa yang datang? Allah lah. Allah yang hujungnya dia bawa kepada mengiktiraf Allah tu. Tapi ada manusia dia kata, malam ni kan hujan kan? Sebenarnya sebab bintang ni lah. Sebab bintang ni lah. Yang itu. Itu termasuk dalam makna ada manusia yang dia mengingkari nikmat tu. Maksudnya dia kufur terhadap nikmat tu, sepatutnya dia kena kaitkan dengan Allah. Tapi dia mengkaitkan dengan apa? Dia mengkaitkan dengan bintang-bintang. Sepatutnya dikaitkan dengan kurniaan Allah, rahmat Allah. Tapi dia mengkaitkan dengan bintang. Okay, ada hadis pun sebenarnya. Ya, memang ada hadis Nabi SAW. Nabi pernah tegur kepada para sahabat. Nabi pernah sebut, masa pagi tu, nampaklah kesan tanah basah, hujan kan? Tanah-tanah jadi basah, hujan. Pagi tu, Nabi SAW bagi tahu kepada para sahabat, korang nak tahu tak? Korang nak tahu tak sebenarnya apa wahyu yang aku dapat dari Allah sebenarnya? Para sahabat jawab, maksudnya, para sahabat jawab, Allah dan Rasul dah lebih tahu. Nabi pun cerita, rupa-rupanya hasil daripada hujan yang malam tadi turun tu, Nabi kata begini, di pagi hari, maksudnya Allah Ta'ala menyebut macam dalam bentuk hadis Qudsi lah, yang mana Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi, yang Allah kata, di pagi hari, hamba-Ku ada yang beriman kepada aku, dan ada yang jadi kafir. Masa malam tu hujan, pagi tu nampaklah kesan-kesan. Maknanya orang tahulah malam semalam hujan. Jadi pada esoknya tu Nabi SAW cakap kepada sahabat tentang Allah telah bagi wahyu kepada aku, dan Allah kata, ada orang pagi ni dia beriman, tapi ada yang jadi kafir. Lepas tu Nabi jelaskan, ada orang ni dia cakap, kami dapat hujan ni
adalah kerana kurniaan Allah dan kerana rahmat Allah. Nabi kata, orang yang cakap macam tu, dia beriman kepada aku, kata, dia beriman kepada aku dan dia telah kafir kepada bil kawakib, kepada bintang. Sedangkan ada orang pula cakap, mutirna, kami dapat hujan ni kerana bintang ini, bintang itu. Bererti kata Allah, dia telah jadi kufur kepada aku, tapi dia beriman kepada bintang. Boleh faham tak maksud hadis ni? Ini hadis sahih ni. Hadis riwayat Muslim. Okay. Itu termasuk dalam ayat nombor 50. Okay, dah selesai ayat 50. Tapi kita kena tengok apa pengajaran dia. Okay, pengajaran dia adalah pengajaran dia adalah apa? Okey, pengajaran dia nombor 1, daripada ayat yang Allah menegaskan walaqad sarrafnahu bainahum, menunjukkan kepada apa? Apa kita dapat belajar? Kita dapat pelajaran hari ini yang pertama berdasarkan ayat 50 ini, betapa sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia panggil kamalul qadrati. Sempurnanya kekuasaan Allah. Sebab Allah je boleh gilirkan. Macam kita sekarang kan, cuba tengok kan, bertahun-tahun kan. Bertahun-tahun Malaysia ni tak lari daripada kena banjir. Kan? Lepas tu pula, yalah kan, kita tengok macam sekali ada orang sampai tak terfikir kan, tempat tu kena banjir, sekali Allah bagi banjir. Betul tak? Maknanya lemahnya manusia ni. Menunjukkan apa? Betapa sempurnanya kuasaan Allah. Okey, nombor 2. Pelajaran yang kedua, kita dapat belajar dekat sini bahawa Allah Ta'ala ni, dia maha hikmah. Kita dapat belajar tentang hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah ni macam mana kita kata hikmah macam ni? Cuba kita tengok huruf lam dekat sini. Lam dekat ni. Li, dekat ayat liyal zakaru kan ada li kan? Li tu apa sebenarnya? Li tu supaya ataupun untuk. Sebenarnya perkataan huruf lam li untuk, supaya ataupun agar kan, sebenarnya menunjukkan apa? Menunjukkan setiap yang Allah jadikan, yang Allah lakukan, ia mesti ada hikmah. Dia mesti ada hikmah. Jadi Allah jadikan hujan yang digilir-gilirkan itu pun sebenarnya bukan saja-saja, tapi ada hikmahnya. Macam mana kita nak tahu hikmahnya? Allah menggunakan huruf lam dekat situ, supaya tu menunjukkan Allah dia buat hujan tu digilir-gilirkan ada sebab. Itulah menunjukkan Allah ni mempunyai menunjukkan pada kehikmahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Yang berikutnya kita dapat belajar dekat sini, nombor 3. Kita dapat belajar di sini, nombor 3-nya apa? Nombor 3, kita dapat belajar dekat sini, manusia itu dia terbahagilah kepada 2. Betul tak? Kepada 2. 2 tu apa? 1, kalau kita panggil kebanyakannya tu manusia nombor 1. Manusia nombor 2 apa? Sedikitlah. So Allah kata kebanyakannya tidak mahu mengakui beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hujan digilirkan tadi, tapi ada yang sedikit yang beriman. So maksudnya balik pada 2 lah. Nombor 1 kebanyakannya, yang kedua sedikitnya yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Okey. Selesai. Jom kita pergi ayat nombor 51.
Tengok ya, Allah sendiri dia telah buktikan bahawa cara Allah, ayat-ayat dalam Quran tu Allah gilir-gilirkan kan. Tiba-tiba Allah selitkan 51, 52 cerita tentang apa? Cerita tentang Rasul. Okey, cerita pasal Rasul. Okey, tengok ayat nombor 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syi'na laba'athna fi kulli qaryatin nadhira. Okay. Allah mengatakan, dan kalau kami kehendaki, kalau kita jumpa lau ni, lau ni kalau ataupun jika ataupun sekiranya. Kalau kita jumpa sekiranya, sebenarnya memang Allah tak buat pun. Tapi Allah bagi tahu. Allah kata, kalau kami hendak buatlah, kata Allah, tentulah. La ni maksudnya benar-benarlah. Pasti, kata Allah, kami utuskan dalam setiap qaryatin, negeri, kota, seorang nadhira, memberikan peringatan. Okay. Faham tak maksud dia? Maksudnya sebenarnya siapa peringatan tu? Siapa nadhira tu? Seorang Rasul. Rasul pemberi amaran. Okey. Sebelum kita masuk kepada makna ayat ni, cuba tuan-tuan dan puan-puan fikirkan. Apa berkaitan cerita Rasul ni duduk pada ayat selepas cerita tentang angin, awan, hujan? Apa berkaitan dia? Cerita. Kaitan dia macam angin, awan hujan tu kan bila diturun tu dia membawa kabar gembira lah, menghidupkan bumi yang mati semua. Macam tu juga dengan Rasul yang membawa wahyu Allah Okey, kepada sikit lagi. kita kan, Okey, kepada kita betul. untuk menghidupkan hati kita lah Ustaz. Okey, lagi ada sikit lagi, ada satu perkataan tu. Ingat dekat hujan tu. Ada satu perkataan tertinggal tu. Dia dapat makan penuh tu. Al-Quran diturunkan Al-Quran kan, melalui Ustaz? Okey. Betul. Okey. Kalau kita tengok ayat nombor 48 kan. Ya. Allah kata dia yang menghantarkan angin sebagai berita gembira sebelum datangnya apa? Rahmatnya. Kenapa Allah Ta'ala letakkan kita Rasul pada ayat 51 tu? Sebenarnya Allah nak cerita pasal apa? Maksud rahmat Allah. Rasul sebagai rahmat, satu-satu betul. rahmat Allah. Kak sebut tadi tu betul. Sangat tepat. Jadi maknanya kenapa Allah selitkan tentang Rasul pada ayat 51 tu? Apa kaitan dengan cerita pasal hujan awan ni? Sebab sebenarnya Allah Ta'ala nak menunjukkan tentang rahmat Allah ni lah. Allah telah mengutuskan seorang Rasul. Yang seorang Rasul ni, dia merangkumi semua umat. Maksudnya dia merangkumi semua jenis manusia. Ustaz patut sebut Rasul rahmatan lil alamin. Ya, dia ada kaitan dengan rahmatan lil alamin. Betul lah tu. Jazakumullah khair. Sebenarnya. Kenapa kan? Sebab ini dipanggil ilmu pada munasabah ayat dengan ayat. Okay. Muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Rahmat Allah ni sebab apabila kita boleh mengakui hujan ya Allah rahmat sangat. Kan? Kita boleh hidup dengan air hujan.
Tapi macam Kak sebut tadi itulah, datang Rasul tu menghidupkan apa? Menghidupkan jiwa. Kan? Kalau hujan tu tanda rahmat Allah, maka Rasul yang dihantar tu juga sebenarnya tanda rahmat dari Allah Azza wa Jalla, seperti mana ayat yang dibaca tadi, iaitu wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak Allah mengutuskan Rasul ini melainkan dia bawa rahmat, bukan satu tempat je, bukan sebagai tempatnya, tetapi untuk apa? Sekalian alam. Seorang Rasul dia bawa rahmat Allah tu untuk sekalian alam. Jadi kalau dah sekalian alam, bukan alam manusia je, termasuklah alam jin pun Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tak perlu hantarlah seorang Rasul, setiap seorang hantar. Allah kata hantar satu Rasul je. Kan dia boleh cover, merangkumi semua manusia secara amatan. Seperti mana kita tahu dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, dalam menyebutkan bahawa Nabi pernah bersabda, sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata wa kana an-nabiyyu yub'asu ila qaumihi khassatan. Dulu para nabi diutus khusus kepada kaum dia je. Dia kata wa bu'ithtu, sedangkan aku ini diutuskan ilan nasi amatan, diutus kepada semua manusia. Rahmat tak? Yang duduk kat bandar, yang duduk kat kampung, yang duduk dekat ulu, yang duduk dekat pekan, semua merujuk kepada satu Rasul. Dan kalau kita baca dalam hadis riwayat Bukhari dan yang lain, Nabi kata bu'ithtu ilal ahmari wal aswadi, aku diutuskan kepada yang berkulit merah dan juga yang berkulit hitam. Kalau kita nak cari ayat Quran yang kata Allah hantarkan Nabi ni seorang Rasul tapi untuk semua, tetap boleh rujuk dalam suratul Al-A'raf, surah nombor 7 ayat 158. Surah Al-A'raf ayat 158. Kita tahu Allah kata qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Allah kata katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah kepada kamu seluruhnya. Itulah makna bagi ayat nombor 51. Surah Al-Anbiya ayat 107 pun ia juga kot. Dan tiadalah kami memutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ya, seperti ayat yang kau baca. Ya, betul. Itu lebih jelas sebab ada perkataan rahmat. Itulah jawapan kepada kenapakah ayat 51 ini diletakkan sejurus selepas habis cerita tentang awan, cerita hujan tadi. Itu jawapan dia. Okey. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Okey, perkataan nadhir saya tak perlu uraskan kerana ia memang berbentuk memberikan amaran. Okey, kita dah hampir 1 jam. So kita mulakan dengan ayat yang berikutnya, teruskan dengan ayat yang berikutnya. Kan? Allah ni maha bijaksana tau. Kita bayangkan orang Arab musyrikin kan, mereka kan perlukan hujan kan. Kalau kita baca kan pada ayat yang bukti 1, bukti 2, bukti 3 kan, memang mereka akan kata iyalah memang akan tergamam lah sebab semua tu kita perlu tu. Perlu bayang-bayang, perlu matahari, perlu malam, perlu siang kan. Perlu hujan. Kalau sebut hujan lagi lah sebab itulah sumber hidup mereka.
Lepas tu Allah, orang tengah duduk syok-syok ni, Allah Ta'ala selit pasal Rasul. Bijaksananya Allah. Wa azza wa jalla. Nak kaitkan dengan rahmat dia. Okey. Jadi kita pergi kepada ayat nombor 52. Allah mengatakan, fala tuti'il kafirin. Justru itu Muhammad. Fala tuti', janganlah engkau menurut, mentaati al-kafirin, orang-orang kafir. Okay. Apa maksud lepas tu Allah kata jangan mengikuti ni ke orang kafir ni. Maksud dia apa? Jangan mengikuti orang yang kafir ni. Maksud dia jangan ikutlah gaya, jangan ikut, jangan terpengaruh dengan cara orang kafir ni yang dia tak ambil kisah halal haram, yang dia tahu tentang janji dia bahagia, yang ikut hawa nafsu, tak nak melihat tentang halal haram, belasah aja. Allah kata jangan ikut mereka, jangan terpengaruh dengan mereka. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang ikut benda yang batil ni jangan, kata Allah. Tetapi apa yang Allah perintahkan Nabi buat, jangan ikut, kita tahu dah. Tapi apa yang Allah perintahkan Nabi buat, wajahiduhum bihi jihadan kabira, dan berjuanglah, berjihadlah terhadap mereka ni, orang-orang kafir tadi itu, dengan apa? Jihadan, dengan perjuangan, dengan jihad yang besar. Jihad dengan besar ni, jihad dengan apa? Dalam ayat ni Allah sebut jihad dengan apa ni? Kita tak jumpa jihad dengan apa kan? Betul tak? Berjihad tu maksud dia macam ni. Maksudnya, mula-mula Allah kata, jangan pedulikan mereka. Mereka nak kata apa, mereka buat apa, mereka jahat macam mana, jangan ikut mereka, jangan pedulikan. Kata Allah, yang kau kena buat, kau teruskan. Sampaikan dakwah, sampaikan. Tapi Allah nak kata sampaikan dakwah tu tahap dia macam mana, umpama seperti kau berjihad lawan kebatilan mereka, lawan hawa nafsu mereka, lawan perkara-perkara yang salah tu dengan jihad yang sangat besar. Jihad dengan apa dekat sini? Dekat terjemahan tuan-tuan, dia terjemah apa? Terjemahan tuan-tuan dan puan-puan. Sama Ustaz, perjuangan yang besar. Dia tak sebut dengan apa? Hujah Jihad dengan senjata ke? Perjuangan yang besar. Hujah Al-Quran, Ustaz. Ha? Hujah Al-Quran. Hujah Al-Quran. Ya, kalau kita tengok ayat ni, macam ni kita tahu di hujah Al-Quran, kerana kita faham pun surah Furqan ni, sebab Furqan di sendiri kan. Jadi, nak lawan orang yang batil ni, dia akan cari macam-macam alasan. Ingat tak sebelum ni, ingat tak? Yang mereka macam-macam kata Nabi ni kan. Mereka guna hujah, kenapa Quran tu tak sekaligus, macam-macam lah, macam-macam alasan. Orang yang batil ni, dia akan cari alasan. Tapi Allah kata, tak apa, lawan mereka. Musnahkan kebatilan mereka. Terangkan benda yang betul. Kan? Supaya apa? Supaya akhirnya nanti mereka beriman. Tapi berjihad dengan apa? Okey, kita tulis. Mengikut pendapat Ibnu Abbas. Mengikut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jihad dekat sini adalah berjihad dengan apa? Wajahiduhum bihi tu. Dengannya tu apa? Adalah dengan Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quranul Karim. Tapi ada juga pendapat tabi'in, seperti mana Ibn Zaid. Dia mengatakan jihad dengan mereka ni adalah jihad dengan Al-Islam. Merujuk dengan Islam. Sama je lah. Maksudnya, nak jihad dengan Islam ni, mestilah menggunakan wahyu. Dua-dua tu boleh diterima maknanya. Jadi, kalau kita pula
Tak boleh abaikan ayat ni. Maknanya kita kena buat apa? Kalau berjihad dengan Al-Quran ni. Kita kena berjihad tuan-tuan. Ni jihad tuan-tuan dan perempuan lah ni. Tapi jihad kita ni, jihad baru untuk diri sendiri. Betul tak? Soalannya kita ni dalam training kan. Nak pergi perang, latih dulu. Masuk camp tentera, belajar. Menembaknya apa kan. Ni kita masuk dalam proses tu lah. Tapi, dia punya tindakan dia, kita kena jihad. Lawan. Lawan macam mana? Nak buang masalah umat ni. Yang tak betul ni, batil ni, syirik ni. Kita jual dengan Quran dan Islam lah. Macam ni nak berjuang. Kita gunalah DOS. Media sosial lah. Tiap-tiap hari juang melalui FB. Kita tahu dekat dalam ramai-ramai ni siapa pejuang FB ni. Kan? Juang melalui Twitter, juang melalui TikTok, pejuang. Tapi berjuang apa? Bukan konten kita tu yang merapu-rapu. Maknanya kita ajak orang kepada Quran kata macam ni, mesej Quran kata macam ni, Allah bagi petunjuk, Allah bagi tahu maksud macam ni. Berjuang dengan Quran, berjuang dengan sungguh-sungguh. Jual sungguh-sungguh lah. So lepas ni kena lebih kuat lah ni. Gunakan segala media sosial untuk kita berjuang. Nak membuang, tolak kebatilan. Sebab zaman sekarang ni, zaman kita tengah lawan. Kita berhadapan dengan zaman yang terbalik. Orang yang benar, orang kata dia salah. Orang yang khianat, orang kata dia amanah. Betul tak? Fitnah bertubi-tubi. Dah jadi macam sebenarnya apa ni sebenarnya? Betul tak? Orang yang amanah, kita jadikan dia, kita kata dia khianat. Orang yang khianat, orang jadikan dia sebagai pemerintah. Orang yang cakap bohong, orang yang kan, kadang kita jadi macam terbalik. Dunia ni macam mana sebenarnya? Jadi kita kena lawan, buang semua benda batil dengan Islam yang sebenar-benarnya. Dan juga dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran. Kali banyak benda-benda yang dah merapu-rapu kan, khurafat-khurafat. So, kita berjuang dengan Al-Quranul Karim. Baik, kita teruskan dengan ayat ke-53. Ayat 53 ni bukti yang keberapa? Kekuasaan Allah yang kita sebut sebelum ni. Keempat, Ustaz. Ya, yang keempat. Alhamdulillah. Wa huwallazi. Okey, tu tahu tak ni tanda apa ni? Tanda apa tu? Quran tahu ada tanda tu tak? Tu tanda apa tu? Kita ni dalam Quran kita nak tengok dah tanda-tanda simbol ni. Yang kita tahu nombor huruf ni, nombor ayat ni kat sini je. Ini menunjukkan kalau kita nak baca Quran, kalau kita nak berhenti kan. Kita berhentilah pada cerita tadi tu. Dia masuklah pada cerita yang baru. Okey, tak apa. Nanti saya sedang nak mencari slot untuk cari yang pakar menerangkan simbol-simbol, tanda-tanda dalam mushaf kita. Mushaf Osmani tuan-tuan, dia ada banyak tanda tau. Yang kadang-kadang kita ambil kisah pun. Kita belajar tajwid tu panjang, pendek. Tapi kadang-kadang kita terlupa tanda-tanda. Maksudnya, kita kan nak masuk bulan Ramadan. So nak baca Quran ni macam mana nak berhenti? Kat mana ya cerita ni? So kita kena cari tanda-tanda ni. Contoh. Okay. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Okay, sekarang kita tengok Allah kata wa huwallazi marajal bahrain, dan dialah Tuhan yang telah mengalirkan dua laut. Al-bahrain merujuk kepada dua laut. Laut itu apa yang dua tu? Hadza azbun. Yang satu tawar furatun. Lagi air dia itu sangat memuaskan, yang segar, tawar lagi segar. Tawar yang boleh menghilangkan dahaga. Ada satu lagi laut, wahadha, dan satu lagi kata Allah milhun, masin, ujajun, ada rasa macam pahit. Allah kata walaupun
ada dua air yang berbeza sifat dia, wa ja'ala bainahuma barzakhan, dan Allah menjadikan antara kedua-duanya itu barzakh, sempadan, dinding ke boleh juga, penghalang, wa hijran mahjura, dan ada sekatan yang menyekat percampuran di antara kedua-duanya. Hijran mahjura ni kita boleh letakkan ia sebagai penerangan yang lebih kuat untuk menerangkan barzakh. Kalau barzakh tadi Allah menyebutkan ada satu macam penghalang kan, penghalang, tapi fungsi penghalang tu akhirnya apa? Dia dapat menyekat pencampuran di antara laut yang azbun furatun dengan laut milhun ujajun. Sebab apa? Sebab ada barzakh. Okay. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, ayat ni sebenarnya berlaku perselisihan pendapat di kalangan para ulama tafsir. Yang pertama, kejap ya. Okay. Pertama, kalau kita tengok kan, ayat ni macam kontradik dengan realiti. Kontradik dengan realiti tu maksudnya apa? Laut, ada ke yang tawar dan segar? Ada tak? Kalau kita baca ayat ni macam dua laut ni. Tapi ada Macam laut. surah Ar-Rahman tu Ustaz. Macam surah Ar-Rahman. Ya, dia macam surah Ar-Rahman jugalah. Betul lah tu. Tapi kenapa dua laut tiba-tiba ada satu yang tawar, satu yang masin? Kita fahamlah laut tu memang masin. Tapi ada laut yang tawar ke air dia? Setakat ni mandi laut masuk dalam mulut semua masin. Tapi mana yang tawar ni? Pernah tengok satu video Ustaz, dia macam ada aliran sungai dekat bawah laut tu. Itu air dia tawar. Iya. Okey. Kalau kita rujuk dalam tafsir Tabari, maksud azbun furatun ni sebenarnya adalah air-air sungai. Dia macam ialah macam dia, kita faham kan, dia nak cerita sebenarnya nak cerita tentang dua sumber air kan. So sebenarnya kalau ikut Al-Tabari, dia kata sebenarnya satu laut yang tawar ni maksudnya air-air yang tawar lah, seperti air sungai kan. Dia macam bertemu dengan, kita panggil apa istilah dia, wallahu alam. Tapi sebenarnya tawar ni maksudnya dia bukanlah merujuk kepada air laut tu, tapi tempat sumber air yang lain macam air sungai. Dia boleh bertemu dengan laut. Okay. Ada Ustaz, ada sungai macam dekat Umar Kok ni memang ada satu sungai, dia memang menuju ke laut tu, tapi dekat sungai tu memang air tawar. Tapi dia memang akan bertemu hujung dia memang dekat. Betul lah tu. Betul lah tu. Tempat dia punya tempat tu tempat selalu orang akan naik bot tahu, orang simpan bot untuk untuk keluar pergi ke laut. Kat tu sungai lagi dia panggil. Tapi air dia tawar. Tawar lah sebab ikan yang hidup kat situ semua ikan air tawar. Ikan lampau macam tu. Okey, betul. Alhamdulillah. Ikan ada kat situ. Okey. Itulah pendapat daripada Imam Tabari tu. Lepas tu kalau air yang milhun ujad tu, itu memanglah air laut lah. Kan? Kalau Allah bagi bercampur, macam mana air yang menjadi sumber yang duduk dalam tanah dan sungai tu nanti dia akan bercampur lah kan. Jadi macam tak sesuai. Jadi kalau kita tengok dekat sini, tetapi rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan betapa besarnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Air laut ni memang sesuai masin. Air sungai disesuaikan tawar. Tuan-tuan tengok dalam YouTube, cuba tuan tengok ya. Kenapa laut ni masin? Ada banyak sebab yang kita pun tak terfikir. Tuan-tuan,
pernah basuh tumbuh-tumbuh, kita kan kalau basuh sayur dengan air garam kenapa apa faedah air garam yang masin tu? Boleh buat apa? Membunuh kuman. Dia cuci-cuci, dia buang segala macam apa benda yang kotor tu Ya, lah. betul. Kita tengok sebenarnya garam ni, masin ni dia banyak tau. Itulah sebab air laut ni kan banyak benda-benda yang mati kena dicuci, betul. Dia ada banyak. Kenapa laut tu diisi masin? Dia tak sesuai tawar. Tapi kita bincang kemudian yang itu. Tapi di sini Allah nak menyebut macam mana Allah nak pastikan sumber air yang digunakan oleh makhluk-makhluknya itu ada dua. Yang tawar, yang masin tu dia tidak bercampur. Sebab apa? Allah letakkan barzakh wa hijran mahjura. Okey. Perkataan barzakh wa hijran mahjura ni sebenarnya barzakh kat sini ada dua pendapat lah sebenarnya. Pendapat yang pertama kata barzakh dekat situ merujuk kepada sesuatu yang kita memang tak nampak. Memang kita tak nampak dia punya perbeza dia tu. Okey, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kata barzakh kat situ merujuk kepada macam kita tengok macam kita nampak macam ni, macam tanah kan, macam sesuatu kita boleh nampak lah, macam muara tu kan. Kat situ pendapat kedua kita barzakh kat situ adalah tanah yang kering tu lah. Dia kata macam tu. Okey, dua-dua pendapat ni sebenarnya adalah pendapat di kalangan para tabi'in juga. Nak kata barzakh tu apa? Barzakh tu apa? Adakah dia memang satu benda yang kita nampak ataupun benda tu dia tak nampak? Tapi kalau ikut pendapat Al-Imam Al-Tabari, pendapat yang lebih tepat, barzakh ni adalah apa dia kata, pendapat lebih tepat adalah barzakh ni benda yang tak nampak lah. Kita tak tahu sebenarnya barzakh tu apa. Tapi dia memang fungsi dia sebagai penghalang lah kepada bercampur. Wallahu ta'ala alam. Dan boleh jadi juga sesuatu benda yang boleh nampak. Tapi kat sini memang barzakh tu benda yang kita tak nampak lah. Macam mana Allah buat Allah yang maha lebih mengetahui tentang maksud barzakh dalam ayat tu. Tuan-tuan ada barzakh ke? Barzakh sekejap. Macam alam barzakh lah Ustaz, kita memang tak nampak kan? Ya, dia betul dia ada dua, sama ada bermaksud macam tanah kering ke, boleh jadi juga macam tanah kering kan. Jadi wallahu alam, sama ada benda tu wujud tapi kita tak nampak dia. Macam soalannya macam kita tengok langit, dia tak ada tiang. Tapi sebenarnya langit tu dia ada tiang tak? Kita tengok macam soalan, mungkin ada tiang, kita tak nampak. Dia soalannya seperti itulah. Tapi kita nampak langit memang tak ada tiang. Soalannya macam tu. Barzakh tu ada pendapat kedua kita tak, dia memang benda kita nampak macam tanah yang kering, macam al-ardu yabisah tu. Okey, wallahu ta'ala, tapi ikut Imam Tabari lebih memilih yang pertama lah. Okey, Allah je yang maha mengetahui dia. Mungkin perlu ada orang yang membuat kajian ke kan, untuk mencari lagi keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan ayat yang ke-54. Ayat yang ke-54. Siapa yang nak berkongsi? Kalau ada apa-apa nak kongsi boleh tuan-puan. Maklumat 53 ni mungkin tuan-tuan lebih mengetahui sebenarnya apa. Tu Kak Lina ada kongsi, perkataan surah tu daripada ayat 30 pun ada juga. Ayat 30 Mahjura. Jazakumullah khair Kak. Jadi apa beza dia Ustaz?
Macam Pilih apa? penggunaan dalam ayat 30 tu macam sesuatu yang tak berharga ditinggalkan. Tapi yang Ya, ayat 53 ni mahjura tu macam dia, ya, tak jelas sangat. dia, ialah dia tengok kepada konteks lah. Macam kita belajar ada surah Al-Hijr kan? Kan ada surah Al-Hijr. Al-Hijr tu maksud apa hijr? Hijr. Batu. Dia macam kita belajar ada surah Al-Hujurat. Hujurat ni macam bilik. Bilik. Tapi sebenarnya bilik tu memanglah fungsinya untuk menghalang orang yang kat luar tahu apa yang berlaku di dalam. Betul tak? Terpanggil bilik. Kau panggil dia hujurat. Tapi dari sudut makna tersirat, apa makna, kenapa Al-Hujurat kita belajarkan? Al-Hujurat, Al-Hijr kan? Adalah merujuk kepada adab-adab. Dia merupakan adab-adab. Jadi secara tak langsung, Al-Hijr ni dia seperti pencegah kepada perbuatan-perbuatan, umpama digunakan bilik itu untuk mencegah penglihatan. Seperti Kak sebut tadi tu betul lah tu. Maksudnya pernah ayat kita baca sebelum ni, ada ayat yang Allah kata Quran itu sesuatu yang ditinggalkan, mahjura. Okey, seperti kalau laut ini memang kita sedia memang nampak jelas lah berkaitan dengan menyekat. Yang jadi memang kalau diulang kali hijran mahjura ni maksudnya diulang sampai 2 kali ni menunjukkan kepada memang kuatlah makna halangan air tu, sebab air kan selalu hajara. Ya, dia ada kata betul. Perkataan dia. Okey, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Waktu kita dah 10:55, ada lagi waktu ni. Kita tamatkan pada ayat nombor 54 boleh? Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada siapa-siapa dia nak tambah, Boleh Ustaz, boleh sebab ada tambah. banyak soalan juga ni nak tanya ni Ustaz. Ada 3 soalan. Soalan apa tu? Ni apa dekat FB. Dekat FB mana dia Ustaz? Lebih kejap Sat. Ya, dekat FB tu kenapa? Kalau soalannya, kalau yang batil itu di kalangan ahli keluarga, macam mana nak approach dakwah itu? Apa pendapat Ustaz? Macam mana kita nak buat? Kalau yang melakukan perkara yang batil tu daripada ahli keluarga kita, kalangan ahli keluarga. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita kena teruskan dakwah dan kita jangan mentaati mereka lah. Dan jangan mentaati, contohnya mungkin ayah kita ke, mungkin ibu kita ke, mungkin orang yang lebih ada kuasa dalam keluarga kita, maka kita tak boleh taat terhadap perkara batil. Dia panggil perkara yang mungkar. Kalau batil ni perkara mungkar lah. Jadi gunakan teknik yang macam Nabi ajar kepada kita tu, dengan lidahnya, dengan tangannya, dengan apa kita panggil, dengan kuasanya, tangannya kan, guna dengan mulutnya. Dan last sekali kalau kita tak mampu, kita ada perasaan macam tak suka, itu pada selemah-lemah iman lah. Tapi selalu memberikan peringatan hari demi hari. Wallahu ta'ala alam. Saya pun tak ada solusi yang terbaik sebenarnya, sebab tak pernah mengalaminya. Ini ada lagi satu Ustaz. Ya. Bolehkah dicontohkan Dr. Zakir Naik bila berhujah berdepan dengan orang non-Muslim, itu sama seperti berjuang dengan hujah-hujah Al-Quran? Ya, betul. Sangat betul. Tapi orang yang batin ni, dia memang tahu dia tak akan menang. Itu yang dia guna kaedah nak tangkap dia lah, nak tuduh dia macam-macam lah. Tapi yang masalahnya ada yang mangkuk ayun orang Islam ni sendiri ikut dengan orang kafir tu. Itulah cara dia kan. Dia kan tak sebelum ni kan kita belajar tu. Betul. Itu memang tepat. Memang dia berjihad dengan Al-Quranul Karim. Berjihad dengan hujah-hujah. Okey, ada pertanyaan yang lain?
Ada? Ada soalan tak? Ada soalan lain? Tak ada dah? Tak ada Ustaz. Okey. Kalau tak ada, kita pergi kepada yang akhir sekali, tuan-tuan dan puan, boleh? Sedikit waktu lagi kita pergi kepada bukti. Yang kelima adalah tentang penciptaan manusia dan zuriat, keturunan manusia. Okey, dalam ayat ni Allah kata wa huwallazi khalaqa minal ma'i bashara, dan dialah Tuhan yang telah menciptakan manusia minal ma', dari air. Air tu kita pun sedia maklum, air tu air apa kan? Okey. Lepas tu Allah Ta'ala mengatakan, lepas Allah ciptakan manusia, telah menciptakan manusia daripada air, faj'alnahu, lalu Allah jadikan manusia yang telah Allah cipta tadi nasaba, dia mempunyai nasab, wasihra, dan dia mempunyai pertalian keluarga. Okey. Mulanya begini, nasabah ni dia dikaitkan dengan kelahiran. Dia dikaitkan dengan darah daging kita. Itu adalah nasabah. Silsilah kekeluargaan. Nasabah ni nasab lah. Kan nasab ni maksudnya, nasab ni macam darah daging kita lah. Kita ni bin siapa, bin siapa, bin siapa, binti siapa. Maksudnya, manusia ni dia bercambah, dia bertambah, berkembangnya manusia ini ada yang melalui nasabah. Nasab tadilah. Dalam ini dia terjemah Tafsir Baka. Dalam tuan-tuan punya terjemahan, dia terjemah apa? 54. Dia terjemah nasabah tu, nasab kan? Keturunan. Keturunan. Okey, keturunan. Okey, maksudnya dia daripada nasab lah tu. Nasab tu maksudnya misi pada ada hubungan darah daging lah. Okey, kalau wasihra ni pertalian keluarga. Pertalian keluarga ni, lepas tu kita kena bezakan. Sihra ni sebenarnya merujuk kepada pertalian pernikahan. Sihra ni maksud dia macam ni. Nasab tu macam kita, kak kita, makcik kita, pakcik kita, itulah kita punya saudara mara, adik-beradik tu di bawah nasabah. Tapi keluarga kita, makin besar keluarga kita. Macam mana? Melalui jalan perkahwinan. Ada menantu ni, dapat menantu sini, menantu sana. Jangan ada hantu cukup ada menantu kan. Menantu-menantu ni, tu dekat sihra. Tu dekat sihra. Okey, jelas. Lepas tu Allah kata wa kana rabbuka qadira, dan sememangnya Tuhanmu ini berkuasa. Dia punya terjemah, dia terjemah apa? Pertalian kekeluargaan, perkahwinan, dan sememangnya Tuhan ini dia maha berkuasa. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Okey. Sebenarnya fokus dekat mana sebenarnya? Sebenarnya fokus dia dekat mana? Sebenarnya fokusnya Allah ciptakan manusia daripada air sebenarnya. Betul tak? Daripada air tadi keluar tak? Jadilah manusia kan? Keluarlah abang kita, kakak kita, adik kita. Betul. Lepas tu sihra kahwin. Kahwin macam tu juga. Dapatlah menantu kahwin. Dapat pula lah belah sini anak buah pula kita dapat. Macam tu lah. Tapi fokus dia daripada wa khalaqa minal ma'. Allah menciptakan manusia dari air. Air ni pun kita sedia maklum lah. Ia merujuk kepada air. Dia merujuk kepada air mani yang lemah. Air mani yang tiada nilai. Tapi daripada air itu sendiri, boleh jadi manusia. Bukan manusia itu sekadar dia mahram kita, darah daging kita. Tetapi
dengan manusia yang tak ada pertalian darah daging pun boleh jadi pula keturunan ahli keluarga yang pertama melalui perkahwinan. So Allah ni dia maha berkuasa. Okey, nak menciptakan manusia daripada air mani tadi kan. Okey. Dalam Quran Kak ni dia tulis sini kalau yang sihran tu daripada disebut musaharah, artinya hubungan kekeluargaan yang berasal dari hubungan pernikahan seperti menantu, tuan, mentua dan sebagainya. Ya, betul. Betul Kak. Ya, dia memang daripada menantu lah tu, daripada perkahwinan. Sekejap ya. Okey, tapi nasab tu sebenarnya nasab tu kan, kalau kita nak tahu contoh macam ni, siapa di kalangan ahli keluarga kita dia termasuk dalam bab nasab? Siapa di kalangan ahli keluarga kita yang boleh kita kata dia sebagai sihru? Maksud saya adalah ni nak cerita sebenarnya tentang zuriat. Sebenarnya Allah nak sebut tentang lelaki dan perempuan. Maksud dia begini, nasab ni ada 7 nasab. Ada daripada nasab-nasab ni kita diharamkan untuk kita berkahwin, dan ada yang dia bukan darah daging kita tapi dia termasuk dalam diharamkan kita berkahwin. Faham tak maksud dia? Okay. Cara dia, tapi kita sambung ni ada sikit lagi waktu, boleh lagi ke nak berhenti dah? Penat tak? Boleh lagi, boleh masuk lagi maklumat tu. Boleh Ustaz. Tak tapi yang lain tak tahulah. Boleh. Okey je. Boleh, insyaAllah. Boleh, Ustaz. Boleh. Okay. Jawapan dia, tuan-tuan tahu tak? Ada daripada darah daging kita yang kita tak boleh kahwin dia, ada 7. Dan ada 5 daripada darah daging, daripada hubungan macam kita dah kahwin kan dengan pasangan kita tu, ada belah-belah pasangan kita tu yang kita tak boleh kahwin dia. Yang kita tak boleh diharamkan untuk kita bernikah dengannya. Itu ajnabi ke Ustaz? Jadi kata dengan tu lah. Jadi jawapan dia, nak tahu tak berapa ramai itu? Nasabah dengan sihra. Ni yang ini kita nak menunjukkan bahawa kita nak detailkan lagi. Surah apa agak-agak yang Allah ada sebut tentang bab kahwin ni ataupun hukum hakam perempuan lah? Kat mana? Al-Baqarah, An-Nisa, Ustaz. Ya, betul. Surah Nisa Kubra. Surah hukum hakam perempuan dekat surah Nisa. Cuba tuan-tuan buka ayat 23 dengan 24. Ayat 23 dan 24. Tuan-tuan akan bukan ayat 23 lah. Ayat 23 pun kita akan jumpa ada 5, ada 7 surat 80. daripada nasab kita ya, 81. Dan ada 5 daripada sihru yang kita tak boleh dekat kahwini dia. Jom nak tengok. Dekat surah An-Nisa ayat nombor berapa tadi? 23. Maklumat ni tuan-tuan yang boleh jumpa dekat Tafsir Tabari. Ada Imam Tabari ulas apa tu nasab dan apa itu ni. Okey, jap 23. Okey, 23. Okay. 7 tu siapa? Cerita kejap. Ayat dia dah dapat dah sekejap Okey, dah buka dah ayat dia. Dah.
Okey, siapa daripada nasab tu? Kalau kita baca ayat tu kan. Diharamkan kepada kamu. Okey. Diharamkan kepada kamu tu menikahi ibu-ibu kamu. Ibu-ibu kamu, ummahatukum. Ibu kita ni nasab kita tak? Nasab kita dah. Okey. Kemudian yang berikutnya adalah wabanatukum, anak-anak perempuan kamu. Maksudnya bapa tak boleh nikah anak dia sendirilah. Anak perempuan dia. Dah dua, betul. Itulah nasab kita. Lepas tu wa akhawatukum, saudara-saudara perempuan kamu. Siapa dia? Maksudnya adik-beradik perempuan kita. Macam saya lelaki, adik-beradik kakak saya, adik perempuan saya tu termasuk dalam nasab saya lah. Dah berapa dah? Okay, jumpa Lepas tu wa'ammatukum, saudara-saudara perempuan ayah kamu. Betul? Wa'ammatukum. Lepas tu wa khalatukum, saudara-saudara perempuan ibu kamu. Okey. Wa banatul akhi, anak-anak perempuan saudara kamu yang lelaki. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan saudara kamu yang perempuan. Itu dipanggil apa tu? Anak buah kan? Anak saudara lah. Anak saudara. Anak saudara. Jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai dekat wabanatul ukhti tu, itulah kategori nasab kita. Yang maksudnya nasab tu maksudnya besar lagi lah. Maksudnya nasab yang kita diharamkan untuk dinikahi. Kan? Jelas? Okay. Kalau sihru pula, dia ada 5. Dalam ayat yang sama dia ada 5. Dia bermula daripada daripada lepas wabanatul ukhti itulah. Wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum, sampailah hujung lah. Sebab ni panjang pula pecahan untuk cerita tentang bab nasab dan sebagainya. Jadi itu contohlah contoh yang dikemukakan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala alaihi. Jadi kita selesai untuk ayat yang ke-54. Alhamdulillah. Selesai kita 5 bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah. Dalam masa yang sama, 5 nikmat kurniaan Allah kepada manusia yang natijahnya akan membawa manusia kepada mentauhidkan Allah, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Okey. Ada apa-apa pertanyaan? Kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau tak mampu, wallahu ta'ala a'lam. Dekat ruangan chat dah tak ada soalan Ustaz. Kalau ada siapa nak tanya direct pun boleh. Okay. Hari Khamis minggu ni minggu keberapa Kak? Minggu pertama. Ada kelas kan? Tak ada. Kira kita minggu kedua kan? Minggu kedua kami ada kelas Ustaz Mustafa, minggu kedua dan keempat Ustaz. Itulah cadang nak cari kuliah ganti ni. Sebab kita kena habiskan cepat. Waktu saya ni ada bertembung hari Selasa ni. Nanti saya bincang balik dah saat hari Khamis tu lah.
Kalau tak ada, kita buat kuliah ganti nanti. Nanti saya maklumkan awal, insyaAllah. Okay, ada apa-apa pertanyaan? Minta maaf ya pada pihak pertama kepada penganjur kita, JAA, bukan JAIJO, bukan Jamaah Ahsanu Amala. Okay, atas penganjuran majlis ilmu kita yang sentiasa memberikan kita ruang, memberikan kita ilmu, dan juga kepada tentera perempuan yang mengimarahkan, yang mengikuti segala perkembangan, mengikuti majlis ilmu yang kita anjurkan. Saya minta maaf di atas segala kesulitan, kekurangan, apa jua yang ada menyukarkan pihak penganjur dan juga kepada tuan-tuan dan perempuan, ya. Sebab kalau ubah-ubah waktu ni memang kadang-kadang, tapi tuan ni sabar sangat, kan? Batal, ada, masya-Allah. Tapi saya cari peribadi rasa macam tak elok sebenarnya macam tu, ya. Jadi akan menyukarkan, mungkin tuan-tuan nak buat jadual, mungkin tuan-tuan nak ubah perancangan, tiba-tiba tak ada. Jadi saya minta maaf semua tu, qadar Allah. InsyaAllah nanti saya nak kena bincang balik waktu supaya kita dapat menyelesaikan keseluruhan suratul Furqan. Jadi kalau kita ada kelas akan datang, memang kita akan masuk kepada ayat tentang apa? Kita akan masuk ayat nombor 55 Ustaz. 55. Dah hampir nak habis juga lah. Okay, silakan pihak Ahsanu Amala jika ada apa-apa pertanyaan. Kak, ada apa-apa silakan Kak. Tak ada Ustaz, tengok dekat FB pun tak ada soalan apa. Jadi kita pun dah terlewat sikit kan. Hari ni dah start sekolah dah kan. Kalau ada betul. nak kedua nak masak ke apa ke. Jadi alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz, jazakumullah khairan semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Okey, terima kasih Liza. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Jana. Terima kasih semua. Saya Anna. Assalamualaikum. Jazakillah khairan Liza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.